Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Saya harap murid-murid Ustazah sihat, sihat walafiat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah daripada dijangkiti dengan wabak yang mengganas sekarang ni. Okey, pastikan murid-murid berada di rumah, jangan duk main kat luar rumah, bahaya. Okay, just stay at home. Okey, untuk hari ni, kelas kita pada pagi ni, kita masih lagi mengikuti jadual PDPR 3.0 iaitu untuk pelajaran pagi ni adalah pelajaran pendidikan Islam. Dan masih lagi saya yang mengajar pendidikan Islam bagi tahun 4. Harap murid-murid bersemangat untuk belajar. Lama dah kita cuti, kita dah cuti raya, lepas tu kita sambung lagi dengan cuti pertengahan tahun 2 minggu. Cukup lama. Jadi saya harap semua dah sedia untuk belajar dan semangatlah sikit. Kita dah tak boleh bersemuka, jadi kita kena berusaha lebih sikit di rumah. Kita kena korbankan waktu main di rumah supaya kita dapat belajar dengan sempurna. Okey. Untuk hari ini pelajaran kita adalah pelajaran pendidikan Islam tahun 4. Okey murid-murid. Untuk hari ni, hari Isnin, hari Ahad, sememangnya Ustazah memang bersedia untuk setiap hari Ahad adalah pelajaran Jawi. Jadi untuk pelajaran Jawi kita hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan satu tajuk baru. Iaitu tajuk kita adalah Travelog Ilmu. Okey, kita lihat pada tajuk Travelog dulu. Travel bermaksud perjalanan. Maksud dia dalam perjalanan seseorang atau sekeluarga berjalan ke mana-mana, berhenti dalam masa yang sama, dia boleh mencari ilmu. Jadi ilmu yang kita nak pelajari, yang kita nak selongkar pada hari ini adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Menarik murid-murid untuk hari ini, kata pinjaman bahasa Inggeris. Sebenarnya perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang dipinjam awak biasa gunakan dalam kehidupan seharian. Mungkin awak sendiri yang tidak perasan bahawa perkataan yang digunakan adalah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, jadi Ustazah nak awak lihat di sini. Okey. Objektif iaitu tujuan utama pelajaran kita hari ini adalah untuk kamu semua dapat mengenal pasti perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Macam saya kata tadi, kamu biasa guna, kamu biasa jumpa, kemungkinan mungkin awak tak tahu kamu tak tahu itu adalah perkataan pinjaman, bukan perkataan asal. Bukan bahasa Melayu. Itu adalah daripada pinjaman bahasa Inggeris. Kita nak tahu perkataan-perkataan yang dimaksudkan dengan pinjaman bahasa Inggeris, sekejap lagi kita akan jumpa. Okey, sekarang. Okey, untuk belajar, untuk hari ini, untuk pelajaran kita belajar pada hari ini, Ustazah nak ada bersama kamu buku teks, buku latihan, itu buku tulis dan juga pensel. Okay, kalau tak ada bersama kamu sekarang, silakan bangun dan pergi cari buku teks. Sebab kita perlukan buku teks untuk pelajaran kita hari ini. Dan pensel dan juga buku latihan tu selepas kita belajar baru kamu perlukan. Jadi yang mana tak ada, sekarang bertindak bangun dan pergi ambil. Okey. Kalau dah ada kat depan mata kamu buku teks, sila buka pada muka surat 70. Kita hanya akan belajar dari muka surat 70 hingga 73. Okey. Saya anggap kamu dah ada buku teks depan kamu dan kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Okey. Okey, sekarang ni buka buku teks kamu muka surat 71.
Muka surat 70 tak apa, kamu abaikan, tu kamu boleh baca sendiri. Okey, sekarang Ustazah nak kamu tumpukan pada muka surat 71. Okey, pada petikan seperti dalam buku ni. Pada skrin depan kamu ni. Okey, kita akan baca sama-sama. Ustazah akan baca, Ustazah nak kamu ikut. Okey, baca dan kamu ikut. Bersedia Okey. Kita terus kepada petikan perenggan yang pertama. Pada cuti hujung minggu lepas, saya dan keluarga telah mengambil peluang untuk bercuti ke beberapa tempat menarik. Semasa dalam perjalanan, kami singgah di restoran Plaza. Ayah telah membeli makanan kegemaran kami. Antara menu pilihan kami termasuklah pizza, spaghetti, sausage dan pasta. Minuman pilihan kami pula jus strawberry. Kami menikmati makanan dengan penuh selera. Sebelum pulang, ibu sempat memesan 2 burger daging dan 2 sandwich untuk bekalan perjalanan kami. Perjalanan kami diteruskan ke destinasi yang lain. Okey. Saya nak kamu perhatikan pada buku masing-masing pada perkataan berwarna merah. Okey, perkataan berwarna merah. Jadi, yang pertama perkataan restoran. Kita biasa dengar kan, kita biasa gunakan. Nak makan kat mana? Makan kat restoran. Tu yang pertama. Yang kedua, pizza. Siapa suka makan pizza? Pizza. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu spaghetti. Yang keempat pula adalah sausage. Yang kelima adalah pasta. Yang keenam adalah jus strawberry. Seterusnya burger. Seterusnya sandwich. Dan yang terakhir adalah destinasi. Okey, semua perkataan bergaris ini adalah perkataan yang dipinjamkan daripada perkataan bahasa Inggeris. Ia bukan perkataan bahasa Melayu Memang asalnya adalah perkataan bahasa Inggeris yang dipinjamkan dan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, restoran, pizza, spaghetti, sausage, pasta, jus strawberry, burger, sandwich dan destinasi. Okey. Di sini kita lihat pula antara perkataan tadi yang kita sebut bergaris merah tadi, bertulisan warna merah, saya dah transferkan dia ke bahagian sini. Dan sekarang kamu boleh lihat kamu boleh lihat ejaan dan juga baca dalam bahasa Melayu. Okey, kita tengok daripada sebelah kanan daripada sebelah kanan. Okey, perkataan pertama iaitu restoran. Okey, restoran. Restoran ro yasin tawau ronun. Restoran. Okey, perkataan kedua iaitu sausage.
Okey, perkataan kedua adalah sausage. Okey. Sin wow, sin ya jim, sausage. Perkataan ketiga adalah burger. Perkataan keempat adalah pizza. Perkataan kelima, pasta. 6, sandwich. Yang ketujuh, spaghetti. Yang ke-8, jus strawberry. Dan yang ke-9 adalah destinasi. Saya yakin, saya percaya semua perkataan ni awak dah tahu maksud dia. Dan sekarang saya nak awak masukkan dalam kepala masing-masing. Ini adalah perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada petikan yang seterusnya. Okey, sekarang kamu buka pula pada muka surat 72. 72 dan 73 ada petikan yang panjang. Seperti di skrin depan sini. Kalau tadi petikan pendek, sekarang jelajah ilmu. Jelajah apa ni? Dipilih perkataan jelajah. Jelajah adalah sama dengan perkataan travel, iaitu travel, berjalan. Okey, kita tengok pada petikan. Cuba baca sama-sama dan dalam masa yang sama kamu tengok pada perkataan yang berwarna merah. Okey. Okey, kita mulakan sekarang Saya baca dan awak cuba ikut. Kami meneruskan perjalanan ke kompleks Falak Al-Khawarizmi, iaitu sebuah kompleks ilmu yang berkaitan dengan falak dan astronomi. Pernah dengar tak falak? Falak adalah ilmu berkaitan dengan bintang. Dan astronomi juga berkaitan dengan gaji bintang. Okey. Sambung Kompleks Falak Al-Khawarizmi terletak di Tanjung Bidara, Masjid Tanah, Melaka. Kompleks ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi pada 1 Disember 2007. Kompleks falak yang terbesar di Malaysia ini mempunyai balai cerak, planetarium, pusat latihan, auditorium, makmal komputer dan bilik tayangan dokumentari sains. Terdapat juga pameran teleskop, binokular, jam suria, kompas, replika batu meteor, planet-planet dan banyak lagi. Kompleks ini menjadi mercu tanda kepada kemajuan ilmu falak dan astronomi di Malaysia. Okay, muka surat sebelah 73, sambung. Selepas melawat ke kompleks Falak Al-Khawarizmi, kami meneruskan perjalanan menuju ke museum. Museum biru, tak nampak lah. Saya tak nampak mata tak jelas. Museum apa tu? Yang terletak di Institut Penyelidikan Perubatan, Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Penubuhan museum ini amat penting dalam memupuk minat dan pengetahuan dalam kalangan murid dan para pengunjung dalam bidang kajian perubatan. Terdapat beberapa sudut pameran yang menarik, antaranya
spesimen haiwan reptilia, amfibia dan mamalia yang diubat seperti ular, tikus, katak dan kelawar. Selain itu, turut dipamerkan spesimen organ manusia. Beberapa maklumat berkaitan dengan penyakit merebak boleh didapati seperti taun, malaria, denggi, batuk kering dan lain-lain. Hal ini membantu pengunjung mendapat maklumat kesihatan dan pendedahan mengenai penyakit yang menular. Muzium ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat serta menjadi tempat sumber rujukan yang berkaitan dengan perubatan dan kesihatan negara kita. Alhamdulillah, perjalanan ilmu kami pada kali ini sangat menarik dan bermanfaat. Okay, panjang sangat dia punya perjalanan travelog ilmu. Okey, sekarang saya nak tumpukan pada perkataan yang berwarna merah. Okey, sebenarnya perkataan-perkataan ni saya telah transferkan pada muka surat sebelah untuk memudahkan kita tengok satu persatu. Sebab kalau kita tengok dalam teks macam teks terlalu kecil. Okey, saya nak awak tengok daripada atas kita ke bawah, dari atas ke bawah. Okey, nombor 1 iaitu kompleks. Kompleks, pernah dengar kompleks? Yang kedua adalah auditorium. Cuba baca dan juga tengok ejaan dalam tulisan Jawi. Seterusnya adalah binocular. Pernah tengok binocular? Binocular ni adalah teropong. Teropong yang ada dua mata tu, kita letak dekat mata tu dipanggil binocular. Seterusnya museum. Museum ni kalau tempat kita di Kelantan pun kita ada di museum Kota Baru. Banyak kita ada museum perang, museum banyak jugalah. Okay, seterusnya tengok nombor 5, astronomi. Astronomi adalah ilmu kaji berkaitan dengan bintang. Okey, komputer. Sekolah kita pun ada mama komputer dan saya percaya ramai murid-murid kita dah ada komputer di rumah. Seterusnya adalah kompas. Tahu kompas digunakan untuk mencari arah. Seterusnya adalah institut. Institut adalah apa satu tempat lah tempat sama ada tempat pendidikan atau tempat pusat pembelajaran. Seterusnya Disember. Disember ni adalah merujuk kepada bulan bulan 12 bulan Disember. Okey, nombor 10 dokumentari. Dokumentari ni adalah pengkisahan berkaitan dengan satu-satu tajuk. Seterusnya nombor 11 adalah meteor. Meteor ni adalah kalau kita senang cerita panggil dia sebagai taik bintang. Bintang-bintang berkaitan bintang dipanggil meteor. Seterusnya adalah reptilia. Reptilia ni adalah jenis-jenis binatang. Ada reptilia, ada amfibia, kategori-kategori reptilia contohnya ular, amfibia contohnya katak. Okey, kita tengok atas lagi iaitu planetarium nombor 13. Planetarium ini adalah tempat di mana pusat kajian ilmu berkaitan dengan ilmu bintang, ilmu falak. Seterusnya nombor 14, teleskop. Teleskop ni kalau kamu pernah pergi Menara Kuala Lumpur, dia ada teleskop. Kamu boleh tengok satu-satu bangunan dari jauh-jauh, tapi dengan menggunakan teleskop kamu boleh tengok dengan jarak yang dekat. Okey, seterusnya adalah planet. Planet ni kalau dalam pelajaran sains kamu akan belajar ada beberapa planet di
dunia ini, termasuklah bumi salah satunya. Dan nombor 16 adalah amfibia, iaitu kategori-kategori haiwan lah. Dan yang terakhir, yang ke-17 adalah spesimen. Spesimen ni adalah bahan uji kaji, sama ada spesimen daripada binatang ataupun daripada organ-organ manusia. Okey, saya harap kamu perhatikan ejaan setiap perkataan. Dan kejap lagi kita akan belajar macam mana untuk kita nak mengeja dalam perkataan pinjaman dalam tulisan Jawi. Sebenarnya sangat senang. Okey, kita tengok Okey, kita akan tengok bagaimana cara untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris ke dalam tulisan Jawi. Okey. Dia perlu dieja setiap huruf pada perkataan berdasarkan ejaan Rumi. Itu ejaan bahasa Melayu. Nak tahu contoh dia bagaimana? Okey. Contoh dia. Okey. Saya nak awak tengok, awak tumpukan. Okey, saya bagi kepada 2. Okey, kita tengok dulu pada perkataan sebelah kanan restoran. Macam mana nak eja restoran? Nah, tadi dikata caranya adalah kita eja setiap huruf perkataan mengikut mengikut Rumi. Maksud dia di sini, okey, awak tengok satu persatu. Okey, R Jawinya adalah ra. I ya. S sin. T ta. O waw. Ren. Ra dan nun. Sebenarnya sangat senang. Kamu tukar sahaja perkataan dalam bahasa huruf-huruf perkataan dalam bahasa Rumi kepada huruf-huruf Jawi. Okey, kita tengok perkataan kedua iaitu astronom. Okey, saya tukar. Kita gunakan warna ungu. Okey. A alif. S sin. T ta. R ro. O wow. N nun. O wow. M mim. Dan I ya. Semua perkataan tu semua huruf tu kita tukar dia kepada huruf Jawi. Senang sebenarnya. Jadi, saya harap kamu faham cara. Yang penting faham cara untuk tukarkan perkataan pinjaman bahasa Inggeris kepada tulisan Jawi. Okey, untuk nak tahu, untuk nak lebih yakin, saya nak, kamu siapkan latihan. Latihan macam mana? Okey, kamu siapkan latihan iaitu senaraikan kata pinjaman yang kamu pelajari ke dalam buku tulis. Saya nak kamu buat kotak. Okey, contoh tengok sini, buat kotak. Okey, kotak. Okey. Ni Jawi. Okey. Sebelah lagi Rumi. Okey. Contoh perkataan yang pertama iaitu kamu eja dulu dalam bahasa Melayu. Restoran. Tukarkan restoran. Itu lebih kurang. Tak jelas Sekejap, saya padam dulu, kita buat lain. Okey. Cuba warna merah. Okey, kamu buat kotak.
2. Okey, ni dalam tulisan Rumi. Ni dalam tulisan Jawi. Okey, mula dengan perkataan dalam tulisan Rumi. Ambil perkataan pendek lah. Pizza. Okey, pa, ya, sai, alif. Okey. Dan itulah sampai habislah semua yang kita belajar tu. Banyak tak silap Ustazah, yang mula-mula tu kita ada 9. Yang kedua ada 13. So 9 tambah dengan 13, 22 perkataan. Ustazah harap kamu cuba siapkan. Siapkan tulis dalam buku tulis. Okey. Okey, sekian dulu daripada Ustazah. Untuk hari ini, Ustazah harap kamu belajar rajin-rajin. Rajin tolong mak kat rumah. Dan stay at home. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.